Hari ini kita cerita tentang surat Lim Guan Eng kepada Perdana Menteri. Mengapa seorang penasihat kanan DAP perlu menulis surat rasmi kepada ketua kerajaan? Adakah ini tanda hubungan dalam Pakatan Harapan semakin tegang? Atau sebenarnya ini luahan tekanan daripada penyokong sendiri selepas kekalahan besar di Sabah? Surat yang didedahkan itu bukan nada lembut, bukan sekadar pandangan, tetapi satu peringatan keras bahawa kerajaan perpaduan sedang berdepan defisit keyakinan. Lim menyebut secara jelas bahawa krisis keyakinan ini hanya boleh dipulihkan jika kerajaan benar-benar kembali kepada dasar yang menjaga penyokong Pakatan Harapan tanpa menafikan hak mana-mana rakyat Malaysia. Bahasa surat itu sopan tetapi mesejnya amat tajam. DAP mahu tindakan segera, bukan lagi penangguhan. Selepas kekalahan di semua kerusi yang ditandingi dalam pilihan raya negeri Sabah, tekanan terhadap Anwar semakin ketara. Anthony Luke sudah bercakap tentang reformasi dalam 6 bulan. Kini Lim Guan Eng tampil dengan surat bertarikh 8 Disember, ditulis dalam bahasa Melayu dan Mandarin, sesuatu yang jarang berlaku. Ia bukan surat biasa, ia satu isyarat tegas kepada kepimpinan Pakatan Harapan bahawa sokongan teras mereka tidak boleh terus diabaikan. Lim turut memohon maaf kerana tidak hadir mesyuarat Majlis Presiden PH, tetapi daripada kandungan surat itu, jelas bahawa beliau mahu mengangkat isu yang lebih besar. Rakyat dan penyokong PH semakin hilang sabar. Manifesto yang dijanjikan masih belum diterjemahkan secara nyata, reformasi pula bergerak terlalu perlahan dan keputusan-keputusan penting dilihat tidak memihak kepada mereka yang selama ini menjadi tulang belakang kemenangan PH. Bahagian paling penting dalam surat itu adalah senarai 10 perkara yang Lim mahu Anwar selesaikan segera. Ia bukan tuntutan pembangkang, bukan tekanan dari luar, tetapi tekanan dari jantung kerajaan sendiri. Situasi ini jarang berlaku dan ia menunjukkan bahawa dalam PH sendiri sudah wujud rasa gelisah tentang hala tuju kerajaan perpaduan. Berikut 10 perkara yang dikemukakan Lim Guan Eng kepada Perdana Menteri. Memenuhi janji manifesto Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15. Menambah baik dasar kerajaan untuk menjaga kepentingan penyokong PH tanpa menjejaskan mana-mana golongan. Mengembalikan keyakinan rakyat melalui dasar baharu yang jelas dan berkesan. Memperuntukkan 10% daripada belanjawan Bumiputera untuk komuniti bukan Bumiputera tanpa mengurangkan kuota Bumiputera. Menyelesaikan isu tuntutan hasil 40% Sabah. Mengurangkan tekanan kos sara hidup melalui langkah berani dan menyeluruh. Mempercepat pelaksanaan reformasi institusi seperti pembiayaan politik dan pemisahan kuasa pendakwa raya. Meningkatkan tadbir urus ekonomi supaya manfaat pertumbuhan dapat dihasai semua kaum. Menghapus persepsi bahawa kerajaan terlalu perlahan dalam membuat keputusan yang memihak kepada penyokong PH. Memastikan dasar sensitif kaum dilaksanakan secara adil dan tidak mencetus rasa terpinggir dalam kalangan bukan Melayu. Kesemua 10 perkara ini bukan baharu, tetapi apabila dihimpunkan dalam satu surat rasmi, ia menjadi mesej yang sangat kuat. Masa semakin suntuk untuk menyelamatkan keyakinan penyokong PH. Kekalahan di Sabah hanyalah petanda awal. Jika rasa kecewa ini tidak ditangani segera, impaknya boleh sampai ke PRU yang akan datang. Buat masa ini, belum ada respons rasmi daripada pejabat Perdana Menteri. Namun, gelombang teguran dari pemimpin-pemimpin DAP dalam 2 minggu ini menunjukkan bahawa sesuatu sedang bergerak di belakang tabir. Sama ada ini hanya satu episod tekanan politik dalaman atau tanda awal keretakan, kita akan lihat dalam masa terdekat. Jika kerajaan terus berdiam diri, tekanan selepas ini mungkin lebih kuat, lebih terbuka dan lebih sukar dipatahkan. Itu dia ulasan Kita-Kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.